Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Rasulin amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sudah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warga guru, warga pendidik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga anak-anak didik SK Sarjana Utama, sidang hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslim muslimat yang dirahmati Allah, yang saya sentiasa doakan moga-moga kalian berada dalam keadaan kerahmatan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kasih sayang Allah, dalam keadaan kita berada dalam tempoh ujian Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika ini dunia khususnya dilanda oleh satu musibah, satu ujian yang daripada Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai COVID-19 ini. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah sampai hari ini syukur pada Allah, Allah beri lagi kesempatan untuk kita hidup, dan Allah masih menetapkan roh-roh kita dalam tubuh jasad kita, insya-Allah. Kita melihat dan juga telah pun mendengar mungkin dalam 1 atau 2 hari yang kebelakangan ini kematian di kalangan ahli-ahli keluarga kita ataupun jiran-jiran tetangga kita, sanak saudara kita. Tetapi alhamdulillah kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang mana roh kita masih lagi berada dalam tubuh jasad kita. Jadinya wajarlah untuk kita syukuri bahawa sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan, dan juga Allah nak untuk kita ini terus beramal untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi bila mana kita berada dalam ujian yang berat ini, insya-Allah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah dan juga dengan kesungguhan kita berdoa dan juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dan hindari kita dan angkat musibah ini daripada kita, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warga pendidik, guru-guru dan juga anak-anak yang dikasihi sekalian, tidaklah untuk ustaz pada malam ini untuk mengajar ataupun berkongsi, melainkan sekadar untuk lebih memperingati ataupun mengingatkan untuk diri ustaz yang lemah ini tentang peribadi-peribadi ataupun kisah-kisah kelahiran manusia agung, iaitu Nabi SAW. Tidak semestinya untuk kita meraihkan ataupun memperingati baginda SAW ini dalam keadaan bertempuh ataupun dalam keadaan waktu-waktu tertentu, sedangkan baginda SAW mengingati kita sampailah baginda SAW ini ke hujung nyawa Nabi SAW. Kerana apa, sahabat-sahabat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kasihnya Nabi SAW kepada kita pernah diriwayatkan bila mana baginda SAW ditanya oleh para sahabat dalam satu majlis, tatkala baginda SAW menceritakan tentang orang yang dirindui, orang yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, mungkin di kalangan kami ataupun kalangan ahli keluargamu. Memang betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup sezamanku, kamu juga hidup sezamanku, kamu melihat wajahku, kamu dapat bersama denganku. Tapi ada satu golongan yang sangat-sangat kurindui, sangat-sangat kucintai. Siapa? Sahabat-sahabat yang Allah, iaitu kita ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mampu untuk melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun meninggalkan kita lebih kurang 1400 hijrah yang lalu,
Jadinya, ada tak harapan kita? Ada tak cara kita? Ataupun mampukah kita? Boleh tak kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti boleh, insya-Allah, dengan izin Allah. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ada sebut dan memberikan kepada kita kaedah-kaedah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan ataupun meletakkan kita, menghimpunkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, khususnya dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu, anak-anak yang dimuliakan Allah, para hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ada satu waktu dan ada satu masa yang mana ketika kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu padang yang disebut sebagai padang mahsyar. Ketika itu ketahuilah bahawa himpunan umat, himpunan manusia daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihimpunkan. Bayangkan dalam keadaan himpunan manusia yang terlampau ramai dikhabarkan dan juga digambarkan, sekiranya makna kata dalam keadaan tidak ada mampu daun ini untuk melepasi daripada tubuh jasad manusia, sekiranya ia turun daripada atas, nak melambangkan terlampau ramainya, berhimpitnya kita. Perhimpunan tersebut adalah perhimpunan yang azam, perhimpunan yang agung, yang besar. Kerana apa? Ketika itu dalam keadaan ketakutan kita menanti apakah nasib kita, apakah keadaan kita ataupun nasib kita selepas itu, sama ada kita ini akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diletakkan, direzekikan dengan syurga, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala azab kita dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Maka ketika itu ketakutan yang melanda ketika umat manusia yang dihimpunkan daripada zaman Nabi Adam alaihissalam hinggalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketakutan sehingga kan kalaulah jatuhnya satu sebatang jarum ke dataran mahsyar ketika itu, maka bunyinya akan didengar oleh seluruh oleh orang yang berada di situ, nak melambangkan ketakutan dalam keadaan ketika itu dikabarkan dan digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan manusia ini ditenggelami oleh lautan-lautan peluh. Kerana apa? Kerana ketika itu dikhabarkan bahawa dekatnya mentari, dekatnya matahari itu berada lebih kurang sejengkal daripada kepala kita. Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillahi min zalik. Bayangkanlah dalam keadaan matahari yang ketika mana kita berada sekarang ini pun jauh beribu-ribu, berjuta-juta kilometer pun, itu pun dah terasa kepanasannya. Apatah lagi bila mana kita di yaumul mahsyar nanti, maknanya malaikat ataupun matahari itu berada lebih kurang sejengkal daripada kepala kita. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Ketika itu apa yang kita perlukan ialah syafaat Nabi SAW. Dan ada satu doa Nabi SAW yang tidak diguna pakai. Kerana apa? Ada beberapa Nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah SWT untuk memohon kepada Allah SWT untuk diberikan beberapa kelebihan, dan mereka menggunakan, dan Nabi-Nabi tersebut menggunakan doa-doa tersebut. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam menyimpan satu doa yang mana nak digunakan untuk khususnya mempercepatkan hisab, khususnya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Iaitu kita. Adakah kita benar-benar tergolong ataupun digolongkan di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikhawatiri bila mana kita bertemu dengan Rasulullah, nak minta bertemu dengan Rasulullah, maka ketika itu dikhawatiri bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ingin melihat wajah kita. Kerana apa? Ketika mana kita berada di muka bumi Allah, tatkala kita mana hidup, ketika mana kita masih lagi hidup, kita sendiri tak nak ataupun kita sendiri kurang berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah ada berfirman dalam Al-Quran yang sentiasa ataupun kerap kali dilantunkan oleh para Bilal, khususnya sebelum menaikkan khatib di atas mimbar, dengan ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah suruh pada kita, wahai sekalian orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar selawat. Kerana apa? Sahabat-sahabat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahawasanya dengan salawat ini adalah salah satu cara untuk kita sebagai pasport, salah satunya untuk kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkanlah selawat. Bagaimana? Kadang-kadang kita terlupa bahawa kita ada baca. Rupanya betul lah itu selawat. Contohnya pada ketika mana kita solat, khususnya pada tahiyat awal, tahiyat akhir, contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka kita telah berselawat. Dan Nabi sebut, barang siapa berselawat ke atasku sekali, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maka Allah berselawat. Adakah Allah itu berselawat kepada kita dalam keadaan bagaimana? Selawat yang disebut, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah dalam bentuk dalam bentuk kasih sayang Allah, dalam bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada mereka yang berselawat itu di dunia. Dan janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang kerap berselawat, sentiasa mengalunkan selawat, maknanya Allah janjikan untuk dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah janjikan untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bentuk apa? Dipercepatkan hisab kita. Kerana apa? Kita tak tahan dah dalam keadaan dihimpunkan dalam berjuta-juta bilion umat ketika itu. Kepanasannya wallahu alam, nauzubillah min zalik. Kita nak supaya kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, makna kata dihitung amalan-amalan kita ini, makna kata disegerakan perjalanan hisab kita supaya mudah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala pilih untuk kita berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadinya dalam masa yang sama ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya yang sering kali dan kita biasa berjumpa bila mana tatkala kita diperdengarkan dengan azan. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu dengar azan, idza azzanu muadzinun amanallahu minal bala, maka bila mana azan itu melaungkan azan, maka ketahuilah amanlah kawasan tersebut daripada bala Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Kita bila mana dengar azan, makna kata bersyukur, walaupun dalam keadaan PKP, tapi masjid dan surau masih lagi diberikan ataupun dibenarkan untuk melakukan syiar, khususnya untuk melakukan azan. Masya Allah, tabarakallah. Dan apa yang boleh kita ambil ibrah? Ini pengajaran yang penting khususnya untuk anak-anak yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala dan untuk saya sendiri. Bila mana Bilal ataupun muazzin menyebut Allahu Akbar, maka sebutlah seperti mana yang disebut oleh muazzin tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampailah bila? Sampailah pada kalimah seterusnya, asyhadu an la ilaha illallah. Sebut dalam hati, sebut dengan lisan kita, jangan berbicara ketika itu. Hentikan muamalah kita, muamalah kita dengan sebab kita akan kehilangan satu benda besar, satu benda yang sangat besar, iaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut seperti mana apa yang disebut laungkan oleh muazzin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita sebut asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mana sebut juga asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampailah pada kalimah hayya 'alas salat, maka sebutlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka bila disebut hayya 'alal falah, maka kita pun sebut
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka bila mana disebut Allahu akbar, maka ikut Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, maka sebutlah la ilaha illallah. Dan kemudian jangan kita berbicara lagi, maka bacakanlah doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athul maqama mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita dapat, Nabi sebut, barang siapa yang berbuat demikian, layaklah baginya syafaatku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup mudah, tetapi ingat istiqamah dan yakin bahawa janji Allah, janji Nabi SAW pasti benar, adalah janji yang hebat. Nabi tak sebut, Nabi tak akan berkata melainkan apa yang disebut adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah baginda sallallahu alaihi wasallam itu menyebut dengan mengikut hawa nafsunya, tetapi apa yang disebutkan oleh baginda adalah berasaskan apa yang diberikan atau diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhir kalam adalah teruskan sama-sama kita berselawat. Ya, moga-moga ingatan ini menjadi ingatan buat diri saya yang berkata ini dan untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak murid sekalian. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.